Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 94, petok yang ketiga daripada atas. Petok yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Qaidatun muhimmatun. Ini satu kaedah muhimmatun yang penting. Ini satu kaedah fiqhiyah yang penting. Wahia anna ma asluhu. Anna ma asluhu. Bukan inna, anna. Wahia anna ma asluhu at-taharatu wa ghalaba ala zanni tanajjusuhu li ghalabatin najasati. Bukan li ghalbata, li ghalabatin najasati fi aslihi. Li ghalabatin najasati fi aslihi. Fihi kaulani, tu khabar anna. Fihi kaulani, jumlah tu menjadi khabar anna. Fihi qaulani ma'rufani bi qaulayil asli waz-zahiri awil ghalibi. Arjahuhuma annahu macam tadilah annama asrut taharatu annahu tahirun amalan bil asli al mutayaqqani li annahu adbatu minal ghalibi al mukhtalifi bil ahwali wal azmani. Suatu yang asalnya suci, suatu perkara yang asalnya suci lalu diperkirakan menjadi najis dengan alasan bahawa barang yang seperti itu umumnya najis. Innama asrut taharatu, sesungguhnya barang yang asalnya suci. Wa ghalaba ala zanni tanajjusuhu,
dan menang atas sangkaannya oleh najis. Makna apa ni? Zong dianya berat sebelah najis. Asal suci, tapi ghalaba ala zanni ni menang atas zong tu najis. Kenapa najis? Li ghalabatin najasati fi mislihi, kerana ghalib kebanyakannya najis pada umpamanya. Ghalibnya najis, kebanyakannya najis. Jadi asal suci, tapi kuat di hati jadi najis dah. Sebab apa? Sebab kebiasaannya najis lah kebiasaannya. Macam contoh dia akan bicara di bawah, seperti pakaian kanok-kanok yang belum memayis. Pakaian kanok-kanok ni, kalau pakai seluar pun, kalau dia kencing pun tak ada harap. Sebab kalau dia kencing, budak-budak mau dah pakai pampers dah ni. Budak mau 3-4 tahun tak pakai pampers dah. Kencing. Dia kencing ni, kholiknya budak ni. Kencing tak sudah lagi dia pun berhenti dah. Dia basuh pun macam mana budak tahulah. Kena kedok tempat najis. Asalnya, contohnya pakaian seluar budak ni asal suci, tapi berat pada zong ni najis. Dia pakai pergi mari-mari tu najis. Sebab apa? Sebab goliknya najis kalau umpama seluar budak ni. Lepas-lepas dah, kalau periksa di seluar dia memang bau air kencing. Tapi hak ni periksa tak ada air kencing, tak ada bau air kencing. Tapi hati ni berat, najis. Apa hukum fiqh ni? Asal suci. Kemudian pakaian tu dah budak pakai suci lah, ambil baru basuh siap-siap. Tapi le budak ni pakai, budak yang tak erti mana ni, dia sekitar dia tak budak yang tidak memayis. 4 tahun lah kita kata, 3 tahun budak tidak memayis. Dia masuk bilik air, tak sempat orang tua buat, keluar dah. Basuh dah. Boleh harap ke dah? Tak boleh harap. Ghaliknya ke najis kalau umpama gini. Nak ukur najis suci ke? Nak ukur hak asal suci ataupun nak ukur najis? Di sini bicara dia. Ni pada ukur fiqh ni. Sebab dahulu bicara air jalan raya. Air jalan raya ni yang tidak diyakini najis. Hukum yang diyakini najis, yang yakin najis, dimaafkan. Tapi kalau air jalan raya yang tidak yakin najis, tetapi zon di hati, berat di hati, najis, hukumnya masih lagi suci. Bicara dahulu. Sekarang nak pergi pada kaedah penting ni, dia kata dahulu bicara antara najis yang dimaafkan, air jalan raya yang yakin najis. Sebab kita terpercik air satu lopok, dan lopok tu di tepi tu ada tahi lembu, di tepi tu ada tahi anjing. Tahi anjing ni bukan najis mutawassithah, najis mughalazah sekalipun masih lagi dimaafkan, tapi yakin najis. Adapun kalau air jalan raya, lopok tak lopok ke, air keruh tak keruh ke, yakin tak najis? Ada tak tahi lembu di situ? Tak ada. Yakin tak najis? Tak yakin. Tapi hati cenderung kepada najis. Yakin tak najis? Tak. Walaupun hati cenderung ke najis, air tu hukum fiqh, tak hukum najis pun. Hak dimaafkan ni hak yakin najis. Hak yakin najis. Cerita tadi lopok tu ada tahi lembu di tepi. Memang air tu najis sebab dia bercampur tahi lembu di tepi tu. Air tu mengercik di pakaian, yakin najis, air tu najis, tapi kena kain tetap dimaafkan pada semayang. Boleh semayang, tapi sunatlah basuh sebab dia najis. Adapun kalau air jalan raya yang tak yakin najis, tetapi bukan syak najis,
Zong najis, mana berat di hati najis. Sebab air jalan raya ni, lah, memang payah nak lepas daripada najis contohnya. Tapi yakin nak najis? Tak. Apa hukum bekoh air jalan raya ni? Suci ke ataupun najis? Ini nak bicara. Kotor tu kotor lah air jalan raya. Kotor bak lain. Kita bicara sekarang ni suci ataupun najis. Termasuk yang suci ni yang kotor. Yang kotor tu hukumnya suci, bukan najis, tapi kotor. Kotor sos semayang. Cuma sunat basuh sebelum kita semayang. Kan banyak benda kotor kan. Air liur yang diludah, kotor ke tak? Kotor, najis ke tak? Tak. Contoh mudah kok, tahi hidung, tahi telinga. Kotor. Najis ke tak? Tak. Kalau najis, orang yang korek tahi hidung nak semayang kena basuh tangan dulu. Basuh dah tangan, tak basuh-basuh sebab apa? Bukan najis. Disuci tapi kotor. Sekarang ni kita nak bicara najis, suci ataupun najis. Hak suci tu termasuk yang kotor. Jadi sekarang ni satu perkara yang asalnya suci, tak yakin najis, tetapi berat di hati najis. Sebab apa berat di hati najis? Sebab ghaliknya, kalau seumpama tu memang najis. Air jalan raya memang najis. Seluar budak yang belum memayis, seluar budak yang belum memayis, memang ghaliknya najis. Tapi cuba cium di seluar dia, ada tak bau kencing? Tak ada. Tapi hati memang, hati berat sebelum najis ni 90% najis. Yakin tak najis? Tak. Nak pakai hukum asal ataupun nak pakai hukum hak zon di hati hak najis. Maka di sini ada dua pendapat terkenal, dua pendapat yang masyhur, dengan pendapat satunya pendapat asal. Dua pandangan ni, satunya kira asal, dan pada zahir ataupun ghalib. Dia ada dua pandangan ulama. Pandangan ulama kekal pakai hukum asal. Kalau pakaian tu asalnya suci, walaupun berat di hati kata najis, tetap pakai hukum asal suci. Tapi ada satu kaul dia pakai hukum hak zahir, hak ghalib. Dia pakai hukum zahir ghalib. Mana kalau zahir ghalibnya najis, dia letak najis walaupun tak yakin najis. Walaupun tak yakin najis. Itu satu pandangan. Yang lebih kuat itu dua pandangan adalah pendapat bahawa barang tersebut suci dengan alasan asal keyakinan yang telah ada. Terjemahan itulah, di mana hal ini lebih terpercaya daripada kebiasaan kejadian yang selalu berbeza sesuai dengan keadaan dan masa. Jadi pandangan yang lebih rajih, yang lebih kuat antara dua pandangan adalah sesuatu perkara yang ghalib, berat di hati najis, tetap pakai hukum asal suci, tak pakai hukum ghalib. Ghalib kebanyakan ni najis, tak pakai hukum ghalib. Sebab ghalib ni dia kata dia berberlainan, berbeza. Ghalib, tapi ghalib ni tak tetap macam mana. Ghalib kira pada keadaan, kira pada masa. Kalau kata budak ni, budak umur berapa, 3, 4, 5, lain dah beza dianya. Ghalib kalau ghalib umur 5, 6 tu ala ke molek dah sikit. Jadi ghalib kita tak pakai sebab dia berubah-ubah. Masa pun mungkin berubah. Kalau dia pergi qada hajah ketika dia tenang, mungkin comel. Kalau dia qada hajah ketika masa dia tengah sedap bermain-main, tiba-tiba berlari pergi bilik air tandas tu, tu nak kecing sangat tu, Kalau biasa-biasa, okey, nak kecing ke?
Nak kencing pergi kencing. Itu biasa. Dia pergi perlahan-perlahan. Lama dia pun keluar perlahan-perlahan. Ghaliknya okey. Tapi tengok lain macam je duduk ni. Apa macam apa? Macam nak kencing tu lah. Apa? Orang apa? Orang cakap apa? Hak budak nak kencing tu, hak dia off tu. Kenapa dah? Dah dia tengah ni nak tinggal ni sayang ni. Tengah main sedap nak tinggal sayang ni. Kita nampak macam nak kencing mu nak kencing ke? Oh dia pun bangun pergi berlari. Sekejap keluar. Kalau masa tu macam mana gholik dia? Gholik dia tak pun nak jadi Jadi gholik ni boleh berubah. Gholik boleh berubah dengan keadaan yang berbeza, masih yang berbeza. Jadi gholik ni tak pakar. Dia pakar hak tetap. Mana hak tetapnya? Hak asal. Hak asal seluar tu suci ke najis? Suci. Pakar asal. Hak tu lebih tetap. Hak tu hak lebih tetap. Yang diyakini suci hak asal. Dan ni gholik najis. Gholik tak boleh pakar juga sebab dia tak kuat. Sebab dia keadaan yang berbeza, masa yang berbeza. Sebab tu pandangan yang lebih kuat, dia pakar hak asal suci, hukum suci, walaupun berat hati najis sekalipun. Itu hukum pekoh. Sekarang ni bukan syok najis. Zong di hati, ghalabatul zong dipanggil, berat di hati. Pakaian tu najis. Syok di 50-50. Syok tak kuat mana di 50-50. Sekarang ni bukan syok. Dia panggil ghalabatul zon. Dia zon ni kalau kita katalah dia gini, kita ada yakin 100% yakin suci sebab baru ambil dalam almari. Dia ada syok ni 50-50. 50% kemungkinan kekal suci, 50% kemungkinan kena najis dah. Dia ada tengah syok. Dia ada satu zon, dia ada satu waham. Wahmun. Waw, mim. Satu zon, satu waham. Zon ni berat di hati 70% kata suci. 30% kemungkinan kecil najis. Hak 30% dipanggil waham. Zon suci, waham najis. Tanda ni. Ataupun ditukar. Berat di hati sebab budak ni belum memayis. Biasa budak ni memang kalau kencing tak akan sempurna dia buat. Dia basuh kencing pun tak akan sempurna dia buat ghaliknya. Maka zon berat di hatinya 70% najis dah. Tapi tak yakin ni 70% je. 30% masih lagi kekal suci. Itu waham dia panggil. Jadi dia ada tiga lah. Satu yakin 100% suci, satu syok 50-50. Satu laginya zon dengan waham ni sebelah menyebelah. Dia bagi 3. Walaupun semua kita dibagi 4. Zon 1, waham 1. Sama pandangan tak? Zon dengan waham waktu tula je. Dia bagi 1. Waktu tula macam mana? Zon suci, waham najis. Zon najis, waham suci. Dia sebelah-sebelah. Ghalabatuz zon ni bukan setakat 70%. Berat zon ni 80%, 90% dah. 95% dah najis. Sebab dia ghalabatuz zon ni mana apa menang sebelah zon yang mana hala ke 80%, 90%. 90% najis dah. 10% je waham kekal suci hak hukum asal. Hukum pekohnya tetap pakai hak asal, hak yakin dan suci. Maknanya apa? Hukum suci pakaian tu. Ini pandangan yang lebih kuat. Walaupun ada satu pandangan ada pakai ghalib, kebiasaannya najis, berat di hati najis, hukum najis. Tapi kalau syok, syok tak masuk. Syok memang hukum suci. Syok memang hukum suci. Kalau syok 50-50, itu memang balik pada hukum asal, itu suci. Persoalan sekarang ni bukan syok dah ni, zon najis. Macam kita air jalan raya tu,
Tak ada nampak tahi lembu. Tak ada. Kita nak letak syok ke najis? Tak. Hati kita memang berat ke najis, bukan syok. Syok ni 50 air jalan raya tu suci, 50% air jalan raya tu najis. Tapi di hati kita dah duduk tangga syok 50-50. Hati najis. Rasanya berat ke najis. Sebab golik-golik jalan raya ni tak lepas dia najis. Golik-goliknya mana berat di hati. Masa dia kekal dihukumkan suci, tak hukum najis. Kotor tu kotor lah, tapi kekal hukum suci. Ni pekoh. Kalau syok tu tu mainan je. Syok tu dah pakar tu zong sendiri. Kekal pakai hukum asal. Pakai hukum asal. Pada ni contoh ginilah. Asalnya kita ada semayang. Asalnya tak ada semayang, semayang maghrib. Tapi lama punya lama nak main isyak tu, bukan kata syok. Air semayang kekal ke kentuk dah. Rasa macam kentuk, tapi kentuk tu petang tadi, bukan lepas maghrib contohlah. Tapi hati ni rasa berat kentuk ni. Yakin ke tak? Tak. Tetap pakai hukum asal, wuduk masih lagi ada. Isyak boleh semayang dengan wuduk tu. Tak sudah batal-batal lah. Jangan duk batal pula. Batal mana? Dia pun masuk tangan dia, dia pegang dia punya paliara dia. Apa paliara? Je lah. Ni ayat teguh. Ayat teguh dia sebut. Paliara. Je sendiri. Dah. Duduk molek-molek nak takbir ni. Dia pun ambil tangan dia masuk dalam. Buat apa je? Batal semayang. Lepas tu kenapa? Buat sedar hati. Berasa macam wuduk batal. Lepas tu pegang situ. Pegang situ batal sahih dah. Dia ambil semayang. Haji pegang situ pun tak usah pakai batal haji. Mazhab Hanafi pula. Pegang. Mayang lalu haji. Saya pegang dah kemaluan. Dah mazhab Hanafi tak batal. Tu nak macam mana nak jadi batal sepakat ulama? Haji buat kentut. Terang-terang biar pun keluar. Tu barulah. Tu tak ada khilaf. Kalau setakat haji pegang kemaluan, tak usah duk layan sangat ke ni mari dalam hati ni. Tak jadi lagi dah pegang kemaluan. Dah pegang kemaluan bukan sepakat ulama batal wudu. Mazhab Hanafi tak batal wudu. Dan ni bukan dia mainan ni jangan duk layan dalam bab pekok. Jangan. Dia apabila dia layang-layang zon dia pakai dah. Lama-lama syok dia pakai dah. Lama-lama mari di hati dia pakai. Itu jadi waswah. Waswah ni bukan syok. Waswah bukan syok. Waswah ni hanya waham saja. Mari dia di hati. Tak rata. Syok ke tak rata? Tak ada syok sebab air banyak dah digunakan. Takkan nak syok lagi. Kenapa dia berhenti? Sebab waham di hati dia kecil je 10%. Jadi kita bicara zon kuat di hati. Jangan pakai hak yakin hak asal suci. Syok pun jangan pakai. Sebab apa? Dia akan melarat. Akhirnya setakat waham sangkaan sedikit saja. Ada sangkaan sedikit. Sangkaan tu pun mungkin tak ada dah. Ada sangkaan lagi. Kalau muka kita duk berpahit ambil semayang, kita gosok tu, tepi mata pun sampai ke merah dah mata duk gonyos tepi mata tu. Ada tak lagi waham tak kata? Ada lagi? Boleh letak tak yakin dia kata? Boleh letak tak? Dah sekarang ni kita ambil semayang. Hak tepat ni memang yakin kata. Ada tempat-tempat ni tepi-tepi ni. Ni tepi-tepi ni. Gosok. Bukan baru bangun tidur, mungkin ada tahi mata, tak ada. Ni gosok. Di mana lagi ada kemungkinan kecil tidak rata? Waham tidak rata. Di mana? Ni waham pun tak ada. Tapi dia kekal juga dengan basuh muka. Lama mana duduk bawah tu. Dia ambil sikit-sikit je. Mula dia ambil azang, dia ambil syok, ambil waham. Akhirnya tak ada alasan. Tak ada alasan langsung. Waswah tu akhirnya tak ada alasan langsung.
Air lantai mengerci. Kena kaki, kena seluar. Air lantai itu bukan air tandas. Air bilik mandi. Bilik mandi ada apa? Kita basuh dengan sabun, ada najis ke tak? Tak ada kemungkinan pun najis. Tapi mengecik je air lantai bilik mandi, oh dia basuh kaki. Mengecik pula basuh pula betih. Mengecik pula basuh pula mengecik pula akhirnya mandi. Mandi mengecik pula lagi mandi. Akhir 2-3 jam dalam bilik mandi. Mengercik apa tu? Mengercik air lantai. Lantai tandas ke lantai bilik mandi? Lantai bilik mandi. Dan nak najis ada mana lantai bilik mandi? Nak ambil bukan nak ambil waham tu. Nak ambil sangkaan 5%, 10% tu. Pak waham 5%, 10%, 20%. Di mana kau kita nak letak waham mengecik air lantai bilik mandi tu? Air mengecik tu najis kena di kaki, di betih, di akhirnya mandi satu tubuh. Di mana kau ada waham kemungkinan lantai tu najis? Tak ada apa. Tapi dia turut. Pekoh ni bukan waham, bukan syok. Waham najis. Dah. Yang peduli. Syok najis. Dah. Tak peduli. Zong najis. 80% najis. Dah. Kekal pakai hukum asal suci. Ni hukum pekoh. Ni ghalib zong ni 80-90%. Bukan 60-70. 60-70 panggil zong tau. Dia syok ni 50-50. 60 zon najis, 40 waham suci. Ataupun 70 zon najis, 30 waham suci. Walaupun setakat zon di 60-70 kekal hukum suci. Ghalabatu zon, berat sebelah zon ni sampai ke 80%, 90% dah. Suci ni waham suci tinggal 20% je lagi. Dah kekal hukum asal suci, hukum pekohnya suci. Selagi tidak yakin 100%. Yakin barulah. Yakin macam mana? Ada bau ni air kencing. Ada najis Itu yakin najis. Sebab apa? Sebab ada bau air kencing. Ni dia panggil kaedah muhimmah. Kaedah penting. Kaedah fiqhiyah. Sebab dahulu bicara air jalan yang diyakini najis, yakin bahawa hukum najis. Air jalan zong najis, dah hukum suci air jalan tu. Yakin bahawa kita bicara 100%, yakinlah. Sebab lopok tu ada tahi lembu di tepi tu. Bersekali dengan lopok belah tepi, belah ni tak ada, tapi dalam lopok yang sama ada tahi lembu dah. Yakin dalahnya, apa lagi? Atau bicara hak minggu lepas je. Dimaafkan bila kena pakaian kita nak semayang. Air jalan raya yakin najis. Macam mana kalau zon najis? Zon kita hukum suci. Kekal hukum asal. Sebab air asalnya suci. Bercampur dengan tanah, tanah asalnya suci. Pakai hukum asal lah. Makna kita ni di pakaian kita kalau orang tua ni tak ada satu pun hukum najis. Ada. Pakai sehari pagi pakai malam pun satu pakaian sama. Tak ada. Dia kata seluar dalam. Dia kata seluar dalam apa masalah? Kencing. Ni orang-orang tua ni orang. Dia lah orang kerja kan daripada pagi dia keluar rumah. Kerja banyak. Maghrib semayang pun dalam perjalanan. Sampai rumah gelap malam. Sebab apa sibuk sangat-sangat. Ada najis? Tak ada. Seluar dalam tak ukur najis. Kan orang duk cari mesin basuh kan. Kalau mesin basuh ni letak baju dah apa, letak seluar dalam. Seluar dalam kenapa? Kenapa seluar dalam? Ada kencing tak puas, pakai seluar dalam terkeluar air kencing semula. Ada. Itu bolehlah berlaku, jarang. Adalah mungkin berlaku. Masuk tandah ni hok lah. Ada kan masuk tandah tu berat. Tapi kita tak boleh nak undur dah. Sebab nak kencing sangat-sangat dah. Abang apa? Ketik-ketik. Tadi budak tu ketik-ketik tu. Nak kencing ketik-ketik dia panggil tau. Bukan panggil ketik-ketik.
Nak kencing sangat-sangat tu. Oh, ketik-ketik nak kencing baru kencing ya, kata gitu kan. Dah kita pun nak kencing sangat-sangat atau nak kencing ketik-ketik tu. Masuk dalam tandas Allah. Tapi dah lah. Tak apalah. Adab je lah. Sebab apa? Bahaya. Tak bagus tahan nak kencing ni. Dia pun kencing, tak puas. Dia pun tarik keluar dalam. Dia basuh-basuh dia tarik keluar dalam. Itu tak selamat. Dah kencing tak puas. Sebab apa? Ada apa depan? Nak mutuh duduk situ Tapi terpaksa hal ni kemungkinan lah. Tu boleh lah yakin najis. Sebab apa? Keluar betul-betul. Kalau tidak, kita kencing orang kita kencing biasa-biasa ni, ada kencing tak puas. Luar dalam pun hukumnya suci. Timbul letak mesin basuh, kalau baju dah apa ni letak luar dalam najis. Siapa hukum najis? Goleknya najis. Golek tak pakai. Tak pakai golek. Asal hukum suci. Selagi tak ada bawa air kencing ke apa ke, itulah tak kencing hari ni, tapi golek. Golek tak pakai. Kebiasaan kita tak pakai. Ni. Pakai hukum asal. Suci. Jadi di kita mana ada najis? Tak ada. Kita tak capur pula dengan pakaian kanak-kanak. Pakaian kanak-kanak pula kita pergi. Kanak-kanak yang belum mumayyiz. Ghalibnya tak lepas dia najis. Yakin tak najis? Tak yakin najis. Maka hukum asal suci. Kekal pakaian kanak-kanak walaupun belum mumayyiz, hukumnya suci. Jadi apa yang dia mesin basuh yang najis? Yang memang kita tak capur antara pakaian orang dewasa dengan kanak-kanak. Kita tak capur. Kita nak gilah kepada pakaian kanak-kanak ni. Hukum pekon najis ke tak? Ada tak nampak bawang kencing? Tak ada. Kekal hukum suci, tak hukum najis. Itu kanak-kanak yang belum mumayyiz. Kalau yakin najis, biasa orang buat, dia akan basuh di sink dahulu. Orang yakin najis, baru letak mesin basuh. Di mana kita basuh pakai najis dalam mesin basuh? Tak ada. Yang memang tak capur antara pakaian orang tua dengan pakaian budak-budak. Ni hukum pekok. Jangan mudah-mudah seluar dalam hukum najis. Dah. Luar dalam kotor, pakai satu hari pakai. Luar dalam tu busuk sangat-sangat. Betul, kotor. Memang betul, kotor. Tapi tetap hukum asal luar dalam tu hak suci. Ambil dalam almari hak suci, maka kekal suci. Selagi tak yakin najis dengan ada air kencing apa semua. Busuk memang busuk, kotor memang kotor. Jadi waktu panggil tak betul dengan pekoh dengan alasan keluar dalam. Yakin najis sekalipun. Ada mesin basuh macam mana? Kita lepas dah bicara dahulu. Cuma nak ceritanya, di manakah kita basuh pakai mesin basuh yang najis? Yang kemungkinan tak pakai. Barangkali tak pakai. Ghalib biasa tak pakai. Kekal pakai hukum asal itu suci. Mana pakai najis yang kita basuh mesin basuh? Duk bimbang sangat. Pakaian kanak-kanak belum mumayyiz. Dah tak hukum najis, hukum kotor. Kan? Mana contoh yang bisa sini? Wazalika kasiyabi khammar wa haidin wa sibyanin wa awani mutadayyinina bin najasati wa waraqin yaghlibu nasruhu ala najasin walu'abi sabiyyin wa jurkhin ishtahara amaluhu bisahmil khinzir wa jubnun
Wajurkhin wajurkhun. Di sini. Dia atau kepada siyabi khammar. Kalau atau pada siyabi khammar, walu'abi sabiyin, wajurkhin ishtahara amaluhu bisahmil khinzir, wajubnin syamiyin ishtahara amaluhu biinfahatil khinzir. Wa qad ja'ahu sallallahu alaihi wasallam jumnatun min indihim fa akala minha wa lam yas'al an zalika, zakarahu syaikhuna fi syaril minhaj. Gitu jemaah, di sini dapat dicontohkan contoh wazalika ay wa misalu zalika, misal barang yang asalnya suci kemudian kuat zong di hati akan najis. Wazalika ay wa misalu zalika, misal yang demikian. Zalika ni ma asrut taharatu waktu dahululah. Zalika ni ma kana asluhu at-taharatu wa ghalaba ala zanni tanajjusuh. Itu zalika. Asal suci, ghalib, berat disangkaan hatinya najis. Mana contoh dia? Kasiyabi khammar, dengan pakaian pembikin arak. Khammar, khamrun arak. Khammar ni khamrun. Khamrun ni arak yang dibuat daripada inam, anggur. Satu lagi dia panggil nabis. Nabis ni arak yang dibuat selain daripada anggur. Sama ada arak tu peraham tamar, arak umpama tuak masam, itu dia panggil nabis. Dia khamar ni arak perang anggur. Innamal khamru wal maisir tu khamar, itu perang anggur. Yang ijma' ulama haram diminum, menghalalkan, maka murtad ni wal iazabillah, atau khamar. Adapun nabis, perahan yang lain, mazhab Maliki tidak menghukumkan arak. Yang ijma' ulama dihukumkan arak haram minum, innamal khamru, khamar sahaja, iaitu perahan anggur. Pandai ni, perahan yang lain, kalau contoh dalam kitab perahan tamar, dia buah-buah ni dia perapa jadi air, dia peram, dia akan jadi masam, dia akan jadi memabukkan, termasuk buah tamar. Dia banyak buah-buahan yang boleh diperah, dia punya air dia menjadi air. Kalau kita peram, dia akan jadi masam, dia akan jadi memabukkan. Jadi yang ijma' ulama haram minum, mabuk ataupun tidak, adalah khamar, perahan anggur, inam. Sebab tu kalau arak-arak yang lain, hak murah-murah tu, kalau dia menghalalkan, kita sabar dulu. Kamu menghalalkan arak mana? Arak yang buat daripada perahan yang lain. Mabuk dia, mabuk pun dihalalkan juga. Mabuk haram, ijma' ulama kan hilang akal, tapi bukan atas nama arak, atas nama mabuk. Walaupun bukan arak mazhab Maliki. Kalau kita nyakit pelik, minum Milo mabuk, kita pun minum Milo, haram bagi kita, sebab bukan minum Milo, mabuk tu yang menyebabkan jadi haram. Ini hak khamar. Jadi khamar ni orang yang buat arak. Jadi khamar ni hukum dia najis. Khamar hukumnya najis. Arak tu najis. Dadah tak najis. Dia tiap-tiap yang memabukkan, yang cair, hukumnya najis. Yang mabuk, yang cair, baru najis. Adapun dadah, dia serbuk, dia bukan cair, maka dadah tidak dihukumkan najis. Tapi kita panggil najis dadah, kita tak panggil najis arak. Yang najis arak, bukan dadah. Tapi najis dadah ni
dengan makna jauhi dadah sebagai jauhi najis. Itulah maksud dia. Tapi yang najis benar bukan dadah, tapi araq. Tiap-tiap cairan yang memabukkan pun najis. Jadi sekarang ni khamar ni najis. Pakaian orang yang buat araq. Kerja buat araq ni tak ada cerita lah araq ni. Bukan kerja buat araq. Orang hidang araq pun dosa dah. Haram dah. Orang yang buat araq ni selalu tanyalah hukum dia. Kan hak araq ni kan orang yang tukang hidang, tukang bawa, dia sama saja hukumnya haram. Orang yang buat araq tak selalu tanyalah hukum dia. Memanglah haram. Tapi sekarang nak bicara makan macam mana pakaian orang yang buat kerja araq. You dah nak kilang araq pagi ke petang. Memang pakaian tu asalnya suci. Golek orang kerja dalam tu lepas dah daripada kena percikan araq. Golek tak lepas. Golek tak lepas. Biasa-biasa tak lepas. Tapi nampak tak percik araq pada baju? Tak nampak sebab jaga sungguh-sungguh. Tapi daripada pagi ke petang duduk di tempat najis. Araq tu najis, mana duduk tempat najis? Memanglah tak yakin najis, tapi berat di hati tak sedap. Memang ke mana pun akan terpercik juga araq najis. Nampak tak terpercik? Tak nampak. Tapi berat di hati najis, tetap pakai hukum asal. Pakaian orang buat araq tu kekal suci, boleh buat semayang. Begitu je. Cuma sunat bagi orang kerja seumpama ni kena pergi bas tukar pakaian lain. Sunat sahaja, tak wajib. Nak contoh apa lagi? Hak kerja dengan benda najis. Kita baiki rebang ayam, duduk, apa panggil apa? Kita panggil nyuru. Panggil apa nyuru? Oh, masuk bawah tu. Kita panggil nyuru. Orang sekolah panggil benda. Kau masuk bawah tu, kita baiki rebang ayam. Nyuru panggil benda. Bahasa buku. Ni bahasa Malaysia tak lulus sekolah ni. Dah faham tak? Kita nyuru faham lah kita kata ni, nyuru. Tapi kena fikir juga orang ikut FB apa semua ni. Nyuru ni masuk bawah. Kalau bahasa sekolah mana? Takkan meniara tu lah. Tu. Ni apa? Berat orang kita ni. Mana kita kerja rebang ayam, baiki rebang ayam. Tai ayam merata-rata. Memang kita kerja dengan cermat. Kita kerja dengan cermat. Tak pakaian kita jaga, jangan rewi kena tai ayam. Memanglah kita jaga. Tapi golek kebiasaannya. Daripada tadi buat kerja tempat najis yang tak kena ke? Baju ke seluar ke dengan tai ayam tu ada merata-rata tu. Golek kebiasaannya memang tak lepas. Yakin dah kena? Tak yakin. Kekal hukum pakaian tu suci. Selagi ada tu tai ayam, kena tai ayam. Siku kena tai ayam, dinding ada tai ayam, tu najis lah, tu yakin. Sekarang tak ada, tak nampak kena. Tapi kerja lama situ, ghalib di hati, ghalib zon, kuat sangkaan di hatinya, ni akan kena najis tu. Dan kebiasaannya kena najis. Kebiasaan kita tak pakai. Kemungkinan, kebarangkalian, kemungkinan besar sekalipun kena najis. Saya tak yakin najis. Kekal hukum asal, pakaian dia suci. Faham tak? Ni pekoh. Ni duduk bagi bandar, duduk atas kursi tu, duduk atas kursi tu, duduk atas kursi tu. Dia kata pakaian dia najis dah. Sebab apa? Duduk atas kursi. Kenapa atas kursi? Ada juga orang duduk, berak tak basuh, dia kata. Apa kena-kena ni berak tak basuh? Dia duduk pula bukan letak punggung. Dia ada seluar, dia ada seluar dalam dia. Wah, ni orang nak makan, ni orang nyakit. Tak, dia kan pejabat, duduk kursi tu, duduk kursi tu. Kan ada orang duduk kursi, dia tengok ke kursi. Dia tepuk ke kursi. Tak ada masalah tu. Ada masalah. Di kedai pun tengok kursi nak duduk, tengok meja nak duduk. Lah.
Sampai ke tuan kedai, tisu atas meja pun dah ubuh dah. Sebab apa? Tisu tu dia walak kursi lagi, walak meja lagi. Habis baru tisu dalam kotak tu dia walak kursi dia dengan meja. Rugi tuan kedai. Tak ada dah sekarang ni. Tisu tu tempat cashier, tempat bayar. Dah habis benda dia lak dengan tisu. Dia kata duduk situ. Dia kata ada orang macam ni berak tak basuh. Orang berak tak basuh tu istinja dengan tisu dah. Kemudian dia pakai seluar dalam. Dia pula pakai seluar kat luar. Di mana pula najis dia nak akan kena di kursi tu? Ada ni. Kalau dah ada najis sekalipun yang kering, kursi kering, najis takkan berpindah. Tapi tak adanya. Dengan alasan duduk situ. Tak boleh pakai dah seluar. Sebab apa? Duduk merata-rata, dia letak ukur najis. Hak tu syok pun tak ada Kalau ada pun waham dia. Mungkinlah 10%, 20% najis. Waham dia. Syok pun tak ada. Kita bicara ni zong najis ni. Berat di hati najis ni. Hak tu tak ada langsung tu. Rela nak semayang. Sebab seluar dia kata najis, kan duduk banyak kursi dah. Pergi jabat tu urusan tak selesai. Dan ada orang yang seumpama ni, dia berdiri tak duduk, melainkan terpaksa duduk sebab lengah dah. Baru tak duduk. Dia duduk mikir kursi. Tu bukan tu. Tu kena pergi tu. Hospital tu hospital depan tu ada bangunan baru tu. Tu tempat apa? Tempat bahagian psikiatrik. Dia ada masalah mental. Tu mental lah tu. Dia ada mental. Dia ada penyakit apa? OCPD. Ada penyakit OCPD. Bukan OCPD polis, bukan. Nama penyakit dia ada ringkasan dia. Tu pergi hospital. Ni. Hija tempat najis ni, tukang wak arak ni. Pakaian dia hukum suci, walaupun berat di hati, najis sekalipun. Kemudian orang haid, anak-anak wadah bekas milik orang-orang pemeluk agama yang tersyari menggunakan barang najis. Ini dia akan ceritalah contoh-contoh yang mana asalnya suci tapi ghalib di hati najis. Hukumnya pakar asal, iaitu hukumnya adalah suci. Ini bicara bab hukum fiqh, kaedah fiqhiyah, kaedah yang muhimmah, kaedah yang penting. Kita dengan fiqh kena cerita gitu. Jangan kita memberatkan, akhirnya orang belajar jadi waswas. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.